Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wal islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wal islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita meneruskan kuliah tafsir usratuna kita insya-Allah. Dan pada pagi ini kuliah kita dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sebuah NGO yang Salih Al-Sin Muhammad berusaha untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan dan bantuan kepada pihak asnaf yang memerlukan. Sebab tu dia Salih Al-Sin Muhammad dia punya tagline dia tu segalanya untuk asnaf. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pihak Salih Al-Sin Muhammad Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada pagi ini insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke-100 Salih Al-Sin Muhammad 158 insya-Allah.
Ayat ke 158. Semua okey ya? Salih Sumat. Mikrofon okey kot? Saya tak boleh nak pakai mic sebab dia berdengung. Tak boleh pakai mic sebab dia berdengung. Dia tak apa lah. Okey lah. Dia dengar kan? InsyaAllah hari ini nak cerita tentang Nabi Isa AS. Bermula daripada ayat 157. Wa qawluhum inna qatalna al-masih Isa bin Maryam. InsyaAllah sebelum tu kita sama-sama memperbetulkan niat kita kepada Allah SWT untuk kita belajar kerana Allah. Kemudian kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dan kita istighfar kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, insyaAllah kita terus nak jemput Mas Bashir untuk memimpin bacaan. Bermula ayat 157. 157 surah An-Nisa. Terima kasih kepada sama sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung. Nazmi, Faridah Mahfuz, TKH, Badariah Abdul Razak, Salina Saleh, lagi siapa, Manida Jumri, Azza WS, Yati Aziz. Dan kita yakin hari ini ramai orang yang nak pergi hantar anak pergi sekolah. Dah masuk sekolah dah. Alhamdulillah. Salat selamat dan tak apalah, insyaAllah setakat mana ada aja, insyaAllah kita ikut bacaan
bermula ayat 157 surah An-Nisa, insya-Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic, ambil mic. Ambil mic. Yang guna Al-Quran untuk muka surat 103, kita akan baca ayat 157 sampai 161, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bashir atas bacaan tadi. InsyaAllah mari kita tengok tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala pada mensyarahkan ayat 147 insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'at dhann wa ma qataluhu yaqina wa ma qataluhu yaqina bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti sangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Akan tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Aliyul Azim. Surah An-Nisa ayat 157 dan 158 insya-Allah. Mari kita tengok tuan-tuan tafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah taala. Dengan tentu kan kita montian. Muka surat 683. Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, yakni orang yang mengakui kedudukan tersebut untuk dirinya, ini telah kami bunuh. Ini adalah perendahan dan penghinaan daripada mereka, sama seperti ucapan orang-orang musyrikin, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Mereka orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, mereka ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak perendah Nabi Isa AS. Mereka cuba macam-macam cara untuk perendahkan Nabi Isa AS. Pasal apa? Pasal mereka tak mau ikut, betul-betul mereka tak mau ikut Nabi Isa AS, disebabkan kesombongan mereka. Orang Yahudi ni mereka sombong. Sallallahu alaihi Muhammad, mereka terkenal dengan orang yang kuat membangkang. Benda yang tak kenal dengan hati mereka, mereka akan bangkang. Mereka tak suka. Itu sifat mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambah pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Nabi Isa AS ni, mereka ni sallallahu alaihi Muhammad tak mau terima Nabi Isa AS. Pasal pengikut-pengikut Nabi Isa ni semua orang miskin. Berasa macam tak sesuai dengan taraf depa tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara cara depa mula-mula sekali depa fitnah Nabi Isa AS ni lahir daripada depa ni anak luar nikah. Tu di antara awal. Sampai ke tahap Allah Subhanahu Wa Taala dah terbukti di depan mereka bila Nabi Isa tu waktu baby tu boleh bercakap, bagi tahu
keadaan sebenar. Tapi sombong lagi. Dan akhirnya mereka buat macam mana tuan-tuan? Mereka, Allahumma salli ala si Muhammad, berusaha untuk bunuh Nabi Isa AS. Ini bukan first time, bukan pertama kali mereka bunuh para Nabi. Mereka bunuh para Nabi, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Mereka gergaji salli ala si Muhammad, nak cerita. Dan mereka berbangga-bangga dengan perbuatan tu. Demikian yang disebutkan Allahumma salli ala si Muhammad oleh Allahumma salli ala si Muhammad Hamka dalam kitabnya. Dia kata Allahumma salli ala si Muhammad, orang Yahudi berbangga bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa, iaitu Rasulullah yang diutuskan Tuhan untuk mengembalikan mereka kepada isi Taurat yang sejati. Kerana sebab Nabi Isa sendiri adalah dilahirkan oleh Maryam, keturunan Bani Israel juga. Bukan saja mereka mengusahakan membunuh Nabi Isa, bahkan Zakaria, Nabi Yahya pun mereka fitnahkan pula kepada Rom sehingga keduanya pun terbunuh. Dia tak suka cerita sallallahu alaihi wasallam. Dia ni bukan first time daripada bunuh para nabi yang lain. Dia paling banyak Nabi SAW dan paling banyak nabi diutuskan daripada kalangan depa, dan depa lah di kalangan yang paling banyak membunuh para nabi depa. Di atas kisah orang-orang Yahudi atas mereka laknat, murka, marah dan seksa Allah, bahawa manakala Allah mengutus Isa putra Maryam dengan membawa keterangan dan hidayah, mereka hasad, berdengki kepadanya atas kenabian, mukjizat besar di mana dia dapat menyembuhkan orang buta, orang yang sakit sopak, kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, membuat bentuk burung daripada tanah lalu meniupnya dan menjadi burung yang terbang, dan mereka saksikan dengan izin Allah, dan mukjizat-mukjizat lain, dan dengannya Allah memuliakan dan menjalankan melalui kedua tangannya. Walaupun waktu tu Allahumma salli ala Muhammad, Allah zahirkan mukjizat-mukjizat depan mata mereka dengan kenabian Nabi Isa AS. Tanda tengok mukjizat ni dia akan lahir. Allah bagi mukjizat ni sesuai dengan keadaan pada waktu tu. Nabi Musa AS waktu tu, siapa yang pandai sihir, mahir dalam sihir, nanti dia dia orang mulia dalam masyarakat. Jadi Nabi Allah berikan kepada Nabi Musa AS mukjizat yang menjangkaui orang-orang ahli sihir. Pada zaman Nabi Isa AS waktu tu, dia masyhur dengan orang-orang yang perubatan, masyhur tentang perubatan. Dia tabib. Maka Allah jadikan mukjizat Nabi Isa AS ni lebih hebat daripada tabib-tabib. Kalau tabib ni, dia doktor lah, sallallahu alaihi Muhammad, boleh berubat mata orang buta, boleh berubat orang buta, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Isa boleh berubat orang buta yang sejak lahir. Kalau orang sakit mata, benda jadi buta, boleh lagi berubat-ubat tu dah logik. Tapi Nabi Isa AS, dia boleh berubat orang buta yang semenjak lahir dia buta. Waktu tu tak ada orang boleh berubat sakit kusta, sakit sopak. Nabi Isa AS boleh berubat orang sakit buta, sakit kusta, sakit sopak. Nabi Isa, Allahumma salli alaihi, boleh ambil burung, ambil tanah, kepai, buat jadi burung, kemudian tiup, kemudian jadi burung yang terbang. Nabi Isa AS ada dengan izin, biiznillah, dengan izin daripada Allah, boleh hidupkan orang yang mati untuk jadi saksi. Ini nak cerita mukjizat-mukjizat yang Nabi Isa Allah bagi dekat dia, yang disaksikan oleh orang-orang sebab Bani Israel dan orang Yahudi itu sendiri. Walaupun macam tu, orang-orang itu tetap mendustakannya, menyelisihi dan berusaha untuk menyakitinya dengan segala cara, sehingga Allah menjadikan Nabi Isa tidak bersama dengan mereka dalam sebuah negeri. Sebaliknya dia bersama ibunya banyak mengembara di muka bumi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai ke tahap Nabi Isa alaihissalam terpaksa, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam, pindah randah sallallahu alaihi wasallam, sebab nak menyelamatkan diri daripada orang-orang Yahudi yang cuba untuk bunuh dia. Kisah dia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia tak mau ikut Nabi Isa pasal Nabi Isa ni pengikut-pengikut dia orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tak satu darjat. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali depa tengok Nabi Isa dengan pengikut-pengikut dia ni daripada kalangan orang-orang miskin,
Mereka rasa jijik. Kesombongan orang Yahudi ni sampai hari ni kan. Saya waktu kita pergi dekat Palestin, kita sampai masuk melalui Jordan. Sampai tu kalau dia tengok kita ni orang Islam lah, nama-nama Islam lah, Allah, dia pandang kita tu lekeh kan. Dia buat kita begitu susah. Kawan saya 6 jam tunggu. Dia ambil pasport, dia tak, you wait there, dia kata tunggu situ. Kita main satu bas, Saudara Anas Muhammad, takkan nak tinggal. Yang lain lepas. Dalam satu grup mesti ada seorang yang akan buat begitu. Sekali dia tanya kita, your father name? Kita jawab lagi, your Saudara Anas Muhammad, your grandfather name? Your grandfather name? Your great grandfather name, dia tanya. Mana kita nak tahu? Macam kita nak tahu? Dia tanya soalan pelik-pelik. Lepas tu sekali you wait there. Dia ambil pasport tu, tunggu dia kan buat apa? Tunggu je. Sampai 4 jam, sampai 6 jam duduk. Kita duduk tu gelisah ni. Pasal apa salah tu. Lepas 4 jam dia biar tu. Yang grup tu tunggulah kat luar tu. Kan kali pergi mana? Dan seorang tu dia sangkut kat situ. Habis-habis banyak dia kata, "Juga take pasport guru." Begitu je. Dia tengok kita, Allah, dia tengok kita ni macam tak ada nilai, macam bagi sebab dia rasa depa ni apa ni bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Orang lain ni semua tak ada nilai. Tarah-tarah binatang saja. Kan. Salah sebab macam itulah. Daripada dulu sampai ke hari ni perangai depa sama aja. Salah Allah sebab depa suka tengok orang jijik. Padahal Nabi Isa AS tu daripada kelompok mereka sendiri. Apatah lagi daripada kelompok-kelompok yang lain nak terima Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tu daripada kelompok mereka sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Syamsiah cerita dia pun sama juga, kenal juga sama. Tu siapa yang ada pengalaman dia bisa pergi Palestin atau pengalaman dia macam mana. Allahumma salli ala. Orang Palestin ni depa kena bayar 2 cukai. Nak kerja tak boleh, susah nak kerja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk, kalau kita pergi tengok tempat di negara tu, satu tempat yang diperintah oleh orang Palestin ni, dhaif. Jalan teruk, depa letak tembok keliling. Kalaulah kata bandar baru ni yang duduk di bawah pemerintahan Palestin. Parit Buntak tu bawah pemerintahan Israel, katalah kan, nak bagi nampak faham. Depa pagak keliling bandar baru ni. Pagak keliling bandar baru ni. Bubuh tembok 10 meter tinggi. Atas tembok tu dia panggil Allah Subhanahu apa ni, kalis bom. Kalau hantar bom pun tak boleh pecah. Dia punya besi dia tu punya rapat. Lepas tu saya semat di setiap penjuru tembok tu dia ada tentera jaga. Setiap ujung tu tentera jaga. Keliling tembok tu pintu ada 2 aja. Sebesar-besar ni pintu 2 aja. Nak keluar nak masuk 2 pintu tu je. Lepas tu yang duduk dekat dalam tu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau nak keluar kena melalui dia punya checkpoint dia. Kena ada surat apa sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk dekat Parit Buntak tu dia boleh keluar masuk ikut suka dia. Orang yang duduk dalam bandar baru ni nak keluar mesti dapat kelulusan untuk keluar. Hang pakai pilah kereta mewah lagu mana, hang pusing dalam tu je. Tak boleh. Lepas tu satu daerah dengan satu daerah yang diperintah oleh Palestin, dia terpisah-pisah. Gaza duduk ujung macam Johor, Hebron duduk tang ni tempat ni. Semua terpisah-pisah, maksudnya kalau nak memberontak ke apa semua, dia nak kena cross, nak kena lintas. Tak pergi sana, tak boleh nak pergi. Ada satu waktu dia buat tembok tu, sekolah budak-budak ni, rumah dekat dalam tembok, sekolah duduk luar tembok. Bila mana? Rumah duduk dalam tembok, hospital duduk luar tembok. Anak seorang makcik tu sakit, pi sampai depan apa ni pintu pagar tu, tak pergi masuk, tak pergi keluar. Dia biar mati makcik tu je. Sebab tak tahu.
cerita jahat. Tembok siapa ni, orang duduk dalam penjara terbesar dalam dunia, orang Palestin sampai ke hari ni. Gaza pun sama. Mereka naik ke atas puncak bukit tu, hari yang mereka serang Gaza tu, orang-orang Yahudi ni naik ke atas puncak bukit tu, tengok pesta bunga api. Pesta bunga api, bukan pesta bunga api ni, bom-bom yang dilemparkan ke bumi Gaza. Tuan-tuan, memang zalim tu. Tapi sebab dia bagi depa macam kita ni salih ala Sayyidina Muhammad tak ada nilai, tak ada nilai. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang depa tengok. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apa depa buat tuan-tuan? Depa buat konspirasi untuk bunuh Nabi Isa alaihissalam. Depa buat perancangan untuk bunuh Nabi Isa alaihissalam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Dewan Sinagog tertinggi Yahudi membuat konspirasi tersebut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersama mereka ni ada pendeta-pendeta tertinggi Yahudi juga yang salli ala Sayyidina Muhammad merancang dan menyusun perancangan untuk pembunuhan Nabi Isa secara detail, terperinci. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka juga menuduh Nabi Isa tidak mengikuti ajaran Yahudi yang sebenar. Yahudi ni salli ala Sayyidina Muhammad gelaran salli ala Sayyidina Muhammad yang diberikan kepada Allahumma salli ala Nabi Yaqub alaihi salam. Israel. Agama yang dibawa, agama digelar agama Yahudi. Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. So anak-anak keturunan daripada Israel ni, daripada Nabi Yaqub ni digelar sebagai Bani Israel. Bani Israel. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, dalam pertemuan itu ada salah seorang, dalam kisahnya ada salah seorang daripada pengikut yang mengikut Nabi Isa AS yang dia khianat. Dia pun duk cari Nabi Isa tak berjumpa. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cari Nabi Isa tak jumpa. Kemudian subhanallah, tiba-tiba ada salah seorang daripada yang dikatakan pengikut Nabi Isa AS, dia pergi terlibat sekali dalam mesyuarat untuk komplot untuk bunuh Nabi Isa AS. Dan dialah yang menyampaikan berita disebabkan ada offer 30 shekel. Salih alaihi wasallam. 30 shekel emas perak. Salih alaihi wasallam yang nak dibagi kepada siapa yang mampu untuk bagi tahu tak mana duduknya sembunyi Nabi Isa alaihi salam. Lalu dia pun disebabkan harta tu, dia pun bagi tahu. Lalu subhanallah, salih alaihi Muhammad, dia kata, apa kata kamu kalau aku akan bawa Isa di depan kamu? Lalu Sayyidina akhirnya dapat 30 shekel tu, dan Allahumma salli ala Sayyidina, dia pun bawa kepada, dia pembawa kepada pertemuan untuk ditunjuk dekat mana Nabi Isa duduk. Lalu subhanallah, tapi tak ada alasan pasal apa nak hukum bunuh Nabi Isa AS. Lalu mereka pun buat cerita, salli ala Sayyidina Muhammad, kata Allahumma salli ala Sayyidina, dia Nabi Isa ni ada perancangan untuk menggulingkan kerajaan. Dia lebih kurang salli ala Sayyidina Muhammad, ada perancangan untuk salli ala Sayyidina Muhammad mengancam keamanan negara. Macam biasa kita dengar kan, tuduhan-tuduhan macam ni. Lalu tuan-tuan Rasulullah Muhammad, si governor pula percaya pula dengan tuduhan tersebut, dan dia pun Allah SWT memerintahkan pasukan-pasukan tentera dia untuk pergi tangkap Nabi Isa AS. Jadi tuan-tuan, apa yang jadi waktu tu ada dua keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita baca kisah ni. Sekalipun demikian, orang-orang itu tetap mendustakannya, menyelisihi dan berusaha untuk menyakitinya dengan segala cara, sehingga Allah menjadikan Nabi Isa tidak lagi bersama dengan mereka dalam sebuah negeri. Sebaliknya dia bersama ibunya banyak mengembara di muka bumi. Namun orang Yahudi itu tetap belum puas, hingga mereka membuat laporan fitnah kepada Raja Damaskus pada zamannya. Raja inilah adalah seorang laki-laki musyrik penyembah bintang. Orang-orang yang mengikutinya disebut sebagai Yunan. Orang-orang yang memberikan laporan kepadanya bahawa di Baitul Maqdis ada seorang laki-laki yang memfitnah dan menyesatkan manusia, merosak masyarakat terhadap raja. Maka raja marah dengan laporan palsu tersebut. Dia menulis kepada Gubernur Baitul Maqdis agar laki-laki tersebut dikepung, ditangkap lalu disalib dan kepala dililit dengan duri sehingga tidak boleh mengganggu masyarakat lagi. Itu laporannya.
Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia penyembah bintang. Pada zaman sebelum kerasulan Nabi SAW, ada penyembah matahari, ada penyembah bintang, ada penyembah api. Salli ala Muhammad, tuan. Penyembah api ni namanya Yahudi, Majusi. Salli ala Muhammad. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Nabi SAW berusaha nak bawa mereka ni semua untuk masuk Islam. Kita mai sambut birthday, tiup lilin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, mereka ni mendewa-dewakan api. Dan mereka merasakan bahawa, Allahumma salli ala Muhammad, api ni yang mereka sembah ni, salli ala Muhammad, akan memberikan kebaikan dan memberikan keburukan dekat mereka. Api ni boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Itu kepercayaan mereka. Dan mereka akan minta hajat daripada api. Tu dengar ni, saya nak cerita elok ni. Salli ala Muhammad. Tuhan mereka tu api. Maka mereka akan buat sembahan-sembahan. Bila Tuhan ni akan bagi kebaikan, boleh bagi mudarat, boleh bagi keburukan, boleh bagi kebaikan, boleh susun kehidupan mereka. Maksud mereka berhajat kepada hajat-hajat mereka tu melalui sembahan api mereka tu. Tuan-tuan, jadi ada satu amalan yang orang-orang duk buat bila dia sambut birthday, sambut hari jadi mereka, maka mereka ada hajat. Macam kita lah, bila kita sambut birthday, kita mengharapkan doa daripada orang. Orang-orang doa apa? Panjang umur, murah rezeki, itu standard doa lah. Kan? Salih Samad. Dan kita ada hajat. Lepas kita masuk tahun baru, umur baru ni, apa yang kita nak? Oh, kita nak rumah kita lebih hebat, kita nak keluarga kita lebih besar, kita nak murah rezeki kita. Faham tu? Itulah hajat-hajat kita ni. Maka tuan-tuan, waktu tu waktu kita nak minta wish, kita nak mengharapkan hajat kita tertunai. Maka ada orang setengah pihak, Salih Samad, yang beriman dengan sesuatu keimanan, mereka akan cari sesuatu untuk dia panggil apa? Untuk memakbulkan doa mereka tu. Jadi orang Majusi, Tuhan mereka adalah api, maka dia minta lah dengan Tuhan mereka tu. Salih Samad, yang mereka panggil Tuhan. Jadi Salih Samad lalu dijadikan upacara meniup api waktu nak menunaikan hajat. Faham tak? Kita pun terikut buat macam tu juga. Kita pun pacak lilin atas kek. Kemudian kita pun niat apa? Kemudian kita tiup lilin. Terpadam lilin tu. Kalau tak terpadam, oh niat tak makbul. Tiup padam lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Salah tak nak tiup lilin? Saya tanya, salah tak tiup lilin? Salah tak nak tiup lilin? Tak salah, melainkan kita ada i'tiqad, kita mengikut satu-satu kaum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Kalau dia upacara keagamaan, maka dia boleh merosakkan akidah. Faham tak ni? Yang tak boleh ialah kita mempercayai bahawa dengan kita meniup lilin itu akan menunaikan hajat-hajat kita. Boleh tak ni? Faham tak ni? Kita tiup, pasal apa tiup lilin tu? Pasal apa tiup lilin tu? Pasal kita difahamkan bahawa bila kita tiup lilin tu, kita ada hajat yang nak kita tunaikan dengan tiupan lilin tu. Yang tu salah. Sebab dalam Islam tak ajak lagu tu. Kalau nak cerita tiup lilin atau benda berkaitan dengan api untuk menunaikan hajat, itu orang-orang Majusi punya kerja. Salih ala Muhammad. Jadi cerita dia terseduk buat lah. Terseduk buat lah. Benda yang kita tak tahu sumber, tak tahu asal mana ni, tak payah buat lah. Nak makan kek, makanlah kek. Je manis pun makan kek lagi. Lepas tu esok gula naik tinggi. Pasal apa? Doktor kata, pasal apa ni makcik ni gula tinggi sangat ni pasal aku ni. Dah semalam birthday, anak cucu buat kek 3-4 biji. Apa sebagainya. Salih ala Muhammad. Salih ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, salih ala Muhammad. Maka pakai potong-potong kek. Pasal apa potong kek tu? Tak tahulah, dia bagi kek. Ikut siapa potong-potong kek tu? Tak tahulah.
Buatlah apa tuan-tuan sekalian muslimat. Dan nak buat macam mana? Dan nak kena, kalau tak ada kek macam tak sambut birthday. Buat pilah. Tapi kalau boleh saya nak cadang orang mengaji ni tak payahlah kita duk tiup-tiup lilin kita tu. Tak payahlah duk cucuk-cucuk bubuh lilin-lilin. Pada nak tiup lilin tak payahlah, makan kek sudahlah. Dan ada kaedah tu nak tiup lilin tu. Dia ada lilin besar dulu, lilin kecil. Lilin besar dia represent 10. Lilin kecil dia represent 1. So kalau umur 70 tahun takkan nak cucuk 70 lilin tu. Kenulah cucuk penuh kat atas tu lilin saja. Jadi kalau umur 70 tahun ambil 7 lilin yang besar tu. Kata tu. Itu cerita dia. Lepas tu lilin kecil tu represent 1. Kalau umur 73 maksud 70, 7 lilin besar, 3 lilin kecil. Gitu. Faham tak? Macam itulah cerita dia. Tapi tak payahlah pasal dia takut dia ada kaitan dengan urusan agama orang lain. Tak payahlah. Niat tu. Salat Jumaat, tuan angkat tangan doa. Itu lagi penting. Pakat-pakat mai ramai-ramai salli ala Sayyidina Muhammad. Pakat-pakat mai ramai-ramai, buat baca Quran sikit, buat zikir sikit. Buat tahlil tu kot orang mati. Janganlah doa selamat. Bagi semua buat tahlil. Tahlil kan kita buat untuk orang mati. Kata buat masuk rumah, masuk buat tahlil. Buat apa mau buat tahlil. So buat baca doa selamat. Panggil syekh, panggil anak-anak tahfiz apa mai. Perempuan, tolong Ustaz ni hari ni birthday makcik, kami buat doa selamat. Mai buat doa selamat bagi makcik dia selamat. Bagi panjang umur. Macam doa okey. Buatlah salat selamat. Tuan-tuan, tiup lilin tak payahlah. Jangan. Faham tak? Saya tak payahlah, tak payah. Kita tak payah. Kak Nureha kata apa, potong buat temikai aja. Boleh lah. Potong buat temikai aja. Salat ala Sayyidina Muhammad. Raja Rahmah kata pulut kuning lagi cantik, ganti kek. Boleh, tak ada masalah apa. Tak apa, nak makan kek pun tak apa. Isunya tu yang tiup lilin tu. Tiup lilin tu. Saya ingat tak payahlah, kita tak payahlah tiup lilin lagu tu. Kalau anak-anak kita main-main nak buat sambut birthday apa semua, saya kata dia apa, tak mau lilin-lilin tu, tak payahlah. Tu bukan urusan agama kita pun. Saya nak pasal apa nak tiup lilin ni, cuma cerita pasal apa tiup lilin saja mak saja. Saya semak kita apa. Biasa kita buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad apa ni? Camita kata apa? Dan ni dia tak pakai lilin, pakai bunga api. Betul kan? Bunga smoke kat atas. Bawa betul. Tentu yang tu pakai tak tiup lah. Ada pakai tunggu saat tiup lagi tu bakar bulu hidung dia. Kan? Jadi itu cerita dia. Jadi tuan-tuan tu keadaan. Dia cerita orang-orang Damaskus waktu tu raja dia penyembah bintang. Lalu subhanallah sallallahu alaihi, dia bila dia dapat laporan kata ni ada orang yang subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Isa ni sallallahu alaihi Muhammad, dia ni tuan-tuan Allahumma salli Muhammad kata dia nak apa buat macam-macam sesuatu, maka dia report kepada raja Damaskus waktu tu. Raja Damaskus ni Allahumma salli alaihi Muhammad hantar laporan pula kepada raja governor dari Baitul Maqdis untuk membunuh dia. Perintah salib dan ambil duri kawat duri tu ikat pun kat atas kepala dia. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, manakala surat perintah raja itu tiba, governor Baitul Maqdis langsung berangkat bersama beberapa orang Yahudi ke rumah Nabi Isa yang ketika itu bersama dengan 12 atau 13 rakan-rakannya. Ada yang berkata 17. Hari itu adalah hari Jumaat. Setelah asar malam Sabtu, mereka mengepung rumah. Manakala sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Isa yakin bahawa mereka pasti akan masuk dan menangkapnya dan tidak mungkin keluar rumah. Maka dia pun berkata, siapakah di antara kamu yang bersedia menjadi orang yang mirip denganku? Dia akan menemaniku di dalam syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita offer, Nabi Isa offer sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang boleh, yang sudi dia nak jadi mirip dengan aku ni, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Maka bangkitlah seorang anak muda daripada mereka. Namun mereka menganggap dia masih muda lagi. Maka Nabi Isa ulang lagi 2-3 kali. Pada semua keadaan itu, anak muda itulah yang bangkit. Nabi kata, siapa? Yang bangkit ni muda sangat. Muda sangat. Dia tengok ni muda sangat, tukar orang lain lah. Nabi Isa offer lagi.
Bangkit dia juga. Nabi wafat lagi, bangkit juga. Yang lain bukan tak bangkit. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Isa akhirnya berkata, kamulah orangnya. Maka Allah membuatkan anak muda itu mirip dengan Nabi Isa AS. Bahkan seolah-olah ia adalah Nabi Isa AS. Lalu genting daripada atap rumah terbuka. Nabi Isa tertidur sesaat, lalu diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Demikian Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu daripada orang-orang kafir." Allah membawa Nabi Isa hingga ke hujung hayat akhirnya, ajal dia. Maksudnya Nabi Isa takkan dimatikan waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa akan diangkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang menggantikan itu ialah bukan Nabi Isa alaihi salam. Dalam satu riwayat, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang lain, orang yang khianat Nabi Isa itulah yang ditukar wajahnya menjadi seolah Nabi Isa AS. Tuan-tuan tahu tak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahkan orang-orang yang mengarang kitab Injil. Siapa orang yang mengarang kitab Injil? Ya, kitab Injil yang baru ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bukan kitab Injil yang asal yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Waktu mereka susun balik kitab Injil ni, Nabi Isa dah wafat lama dah. Ditulis oleh 4 orang, Markus, Matius, Lukas dengan John ataupun Yahya. 4. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yahya, Markus, Matius, Lukas dan Yahya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan keempat-empat orang yang tulis kitab Injil tu, yang jadi reference sampai hari ini ni, seorang pun tak ada dalam peristiwa tu. Dia susun ni dah lepas lama dah Nabi Isa mati pula. Selepas Nabi Isa meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia. Nabi Isa meninggalkan dunia, diangkat ni. Saya sebut Nabi Isa mati tadi saya kata. Oh, tak salah, tarik balik. Saya salah kenyataan. Sallallahu alaihi wasallam pelajar. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah tu, dah lama sangat dah baru dia tulis. Sallallahu alaihi wasallam. Dan susunan depa tu pun berbeza-beza. Pasal apa? Pasal macam yang Allah kata, depa tulis tu atas zon depa saja. Atas sangka-sangka depa saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu di antara depa sebut tu, sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata tentang kebimbangan dan keraguan ini sudah nyata telah timbul dalam kalangan mereka jauh hari sebelum Nabi Isa hendak ditangkap. Orang itu, ini terpampang dalam sabda beliau sendiri kepada mereka. Lalu kata Jesus kepada mereka, kamu sekalian kelak akan menaruh syak akan aku pada malam ini. Dia kata, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Injil-Injil mereka sendiri sampai sekarang sudah tidak dapat dihapus, diubah, setelah menyatakan bahawa anak-anak murid sendiri pun syak terhadap baginda, padahal mereka lah selalu dekat dengan baginda. Tentu makanlah di akal kalau orang lain yang telah mencarinya itu lebih syak lagi. Jadi sebab tu Allah sebut dalam hujung ayat tu, Allah kata apa? Dan tidaklah mereka membunuh dia dengan yakin. Yang ni dibunuh, dicerita bahawa orang-orang yang mengatakan bahawa mereka bunuh Nabi Isa AS itu, mereka sendiri pun syak sama ada mereka bunuh ataupun tidak. Sampai ke hari ni mereka syak bunuh. Mereka duduk khilaf. Tapi mereka duduk nak pertahan hujah mereka kata mereka dah bunuh. Tapi di jauh di sudut hati mereka tahu bahawa mereka duduk dalam syak. Itu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlaku bila? Berlaku hari Jumaat setelah asar nak masuk malam Sabtu. Mereka kepung rumah. Itu. Lalu waktu dah bertukar orang tu, maka Nabi Isa pun diangkat. Teman-temannya keluar daripada rumah. Manakala governor dan orang-orang Yahudi melihat anak muda yang mirip dengan Nabi Isa AS, mereka langsung menangkapnya. Yang mereka menyangkakan Isa. Mereka menangkapnya dan menyalibnya pada malam hari. Mereka juga melilitkan duri di kepalanya. Maka orang-orang yang berbangga telah boleh menyalibnya. Apa? Maka orang-orang yang berbangga
kerana telah menyalibnya. Apa yang diucap oleh orang Yahudi itu diamini oleh sebahagian daripada orang-orang Nasrani. Hal itu kerana minimumnya ilmu mereka dan agama mereka. Selain orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa dalam rumah, mereka menyaksikan bagaimana Nabi Isa diangkat. Selain daripada itu, mereka menyangka bahawa sangkaan orang-orang Yahudi bahawa yang disalib adalah Isa putera Maryam, sehingga kan mereka menyebut bahawa Maryam menangisinya pada bawah tiang salib. Ada yang berkata Maryam berbicara kepadanya. Wallahu a'lam. Saya waktu saya pergi ke Palestin, saya tengok ada satu ritual, satu upacara solat Jumaat. Depa ada buat urusan haji. Depa ada time-time depa haji. Depa ni orang Nasrani, orang Kristian. Depa buat haji pun dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis juga dekat dalam kawasan Baitul Maqdis juga. Depa buat balik, depa lakon semula apa yang berlaku pada Nabi Isa AS. Depa buat salib besar. Depa buat salib besar. Dalam apa yang depa faham ialah Nabi Isa Nabi Isa seret sendiri salib yang nak disalib dia tu. Kayu salib tu dia seret sendiri. Diikat kepala dia dengan duri. Kemudian dia sendiri yang seret salib tu, pegang salib tu, bawa. Nak bawa pergi ke puncak bukit tu. Daripada bawah tu. Ada satu tempat, Allahumma salli Jumaat, di puncak bukit, tempat tu lah tempat yang dikatakan tempat Nabi Isa disalib. Lalu saya duduk tengok lah. Saya ikut mereka. Takdirnya mereka lalu tempat saya duduk diri. Ada tempat persinggahan-persinggahan tu. Sampai satu tempat, jumpa dengan salah seorang daripada keluarga Nabi Isa AS yang sedih. Lalu dia bagi kepada Nabi Isa AS ni kain untuk dia lap muka. Dia lap muka Nabi Isa AS. Dan daripada situlah kesan lap tu nampak bentuk muka Nabi Isa. Dan daripada situlah dia buat patung yang menyerupai wajah Nabi Isa AS. Dia kata lagu tu. Ada beberapa stesen lah. Lepas tu sampai ke tahap Ustaz Syamad, tuan-tuan, akhirnya mereka naik sampai ke puncak bukit tempat Nabi yang dikatakan tempat Nabi Isa disalib tu. Kemudian Nabi Isa disalib dekat situ. Kemudian Nabi Isa dibawa turun. Jasad Nabi Isa tu yang dah mati tu dibawa turun, kemudian dibawa ke satu gereja yang duduk di bawah. Ada satu tempat, ada satu batu hampak lagu tu. Batu tu hampak elok kan. Dan dia buat gereja dekat itu. Sampai ke hari ni ada. Saya pun masuklah pergi gereja tu, saya nak tengok apa yang ada kat dalam tu. Waktu tu buat dengan stesen TV kan, dia dapat lah access masuk-masuk tu. Masuk tengok, oh depa pekat duk pergi cium batu tu. Batu tu panjang tu. Pekat-pekat duk main, depa duk main cium batu tu. Saya pun tanya, dia kata, ni batu apa ni? Ini batu tempat tempat Jesus dimandikan. Oh, tempat Jesus dimandikan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, yang untuk makluman, program kita pada pagi ini dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita telah melancarkan program ibadat korban tahun 2021. InsyaAllah tuan-tuan, tahun lepas kita berjaya untuk mengedarkan sejumlah 30,000 bahagian korban kepada fakir miskin di bumi Afrika. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan urusan pengedaran daging korban itu dapat kita laksanakan dengan jayanya. Dan insyaAllah tuan-tuan azam pada tahun ini kita sama-sama nak buat korban sejumlah RM390 sahaja. Sangat murah lah. Solat Jumaat tuan-tuan, RM390 sahaja. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, tuan-tuan boleh mendaftar untuk buat ibadat korban pada tahun ini. Azam elok-elok, kita masih ada tempoh masa berapa lama, boleh simpan duit sikit-sikit. Sehari RM30 ke, sehari RM50 apa ni, sebulan berapa ringgit ke, sebulan RM100 ke, insya-Allah cukup. Tuan-tuan, paling tidak satu rumah tolong niat untuk buat satu korban. Satu rumah, pastikan satu rumah minimum satu korban kita buat, insya-Allah, satu bahagian korban. Nabi SAW Allah sebut tentang tu. Saya sebut Allahumma salli tentang kepentingan untuk melaksanakan ibadat korban. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita untuk kita melaksanakan korban pada tahun ini bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, kemudian Allahumma salli habis selesai dipemandikan dekat situ. Dia bawa pula tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad pi ke mana? Pi ke tempat Allahumma salli ala Muhammad, tempat Nabi Isa dimakamkan. Ada satu kuburan, ada satu makam. Dan mereka percaya dimakamkan Nabi Isa AS di situ. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dia Allahumma salli Muhammad di saya nak pilih
Maklumat yang tuan-tuan nak dapat tentang korban tu boleh tu. Saya telah pinkan maklumat di bawah tu. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Lalu dia dimakamkan Nabi Isa AS di situ, dan subhanallah tuan-tuan, dia percaya Nabi Isa duduk di kuburan tu selama 3 hari, kemudian diangkat. Lepas kita mati dulu 3 hari baru diangkat. Kita percaya Nabi Isa tak mati. Nabi Isa diangkat awal sebelum peristiwa penyaliban itu berlaku. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ini termasuk ujian Allah kepada hamba-hambanya kerana dia memiliki hikmah mendalam tentang hal ini. Allah telah menjelaskan, menerangkan dan menetapkan perkara ini, mengungkapnya dalam Al-Quran yang agung, dan dia turunkan kepada Rasul yang dipercaya, yang didukung dengan mukjizat-mukjizat yang jelas dan bukti-bukti yang nyata. Allah berfirman, dan dia adalah yang paling benar perkataannya dan Rabb semesta alam. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang bersemayam dalam dada, rahsia di langit dan di bumi, mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi, dan bagaimana keadaannya dia boleh terjadi. Dia orang tanya pasal apa Nabi Isa tu diangkat, pasal apa? Semua dalam pengetahuan Allah. Allah tahu. Dan tuan-tuan, yang kita semua meyakini dan kita yakin bahawa Nabi Isa akan turun balik pada dekat akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib dan membunuh babi. Bila sallallahu alaihi Muhammad? Dekat dengan akhir zaman. Selepas Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun. Kita tengoklah nanti. Nabi Isa akan turun, malaikat pegang dia, rambut dia basah. Rambut dia basah macam lepas mandi. Waktu tu dekat mana? Dekat Syria. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Mahdi nak jadi imam subuh. Imam Mahdi imam subuh. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Mahdi nak jadi imam subuh, tengok-tengok Nabi Isa turun, dan semua orang nampak Nabi Isa dah turun. Semua orang nampak Nabi Isa tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu depa semua minta, depa batu dia, bila Nabi Isa turun, Imam Mahdi ajak Nabi Isa untuk jadi imam. Semua orang pun nak Nabi Isa untuk jadi imam. Ingat Nabi Isa, bila Nabi Isa turun di akhir zaman, Nabi Isa tak bawa syariat dia. Bukan kita semua nak kena ikut syariat Nabi Isa AS. Tak. Nabi Isa sendiri akan duduk di bawah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena ingat. Sebab tu dalil dia mana? Dalil dia bila Nabi Isa minta supaya Imam Mahdi yang jadi imam. Bukan dia jadi imam. Nabi Isa minta Imam Mahdi yang jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Mahdi yang jadi imam, itu menunjukkan bahawa Nabi Isa duduk di bawah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada tu, Nabi Isa akan memerintah dunia selama 7 tahun dalam keadaan yang aman, tenang, nikmat. Dan Nabi Isa akan wafat selepas daripada tu. Tempat pemakaman Nabi Isa AS telah pun siap. Telah pun siap. Mereka buat duduk. Kalau kita tahu kedudukan makam Nabi SAW, dia di sebelah makam Nabi SAW, tang ni. Betul lah kita sana. Makam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk atas. Duduk tepi dia. Tepi dia sedikit renggang macam tu. Kemudian makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atas ni, belakang sikit. Jadi macam tangga macam tu. Di manakah tempat duduknya makam Nabi Isa AS setentang dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dah plot khas yang telah dikhaskan untuk Nabi Isa AS sampai ke hari ini. Di situlah Nabi Isa AS akan dimakamkan, bersebelahan dengan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan hidup 7 tahun, memerintah selama 7 tahun. Nabi Isa dalam riwayat usia dia 40 tahun. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah pada usianya 33 tahun. 33 tahun. Berbaki 7 tahun. 33 campak 7 tahun, maka 40 tahun cukup Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah. Itu kisah dia. Baik, Allah SWT. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shibba lahum. Sallallahu alaihi wasallam.
Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Yakni mereka melihat orang yang mirip dengan Isa lalu mereka mengiranya Isa dan menyalibnya. Kerana itu Allah berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'allahu ilaihi. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti sangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Maksudnya orang-orang Yahudi yang telah mengaku telah membunuh Nabi Isa dan orang-orang Nasrani yang bodoh yang menerima sahaja pengakuan tersebut, semuanya dalam kebimbangan dan keraguan. Sallallahu alaihi Muhammad, dugaan dan perselisihan mengenai hal itu. Untuk itu Allah berfirman, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Yakni mereka tidak yakin bahawa yang mereka bunuh itu memang Nabi Isa AS. Sebaliknya mereka ragu-ragu, hanya menduga-duga sahaja. Saya ada petikan-petikan dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Injil yang ditulis oleh Hamka salli Muhammad, cerita tentang macam mana depa duk keliru tentang pembunuhan Nabi Isa AS. Sama-sama depa penulis-penulis Injil ni pun depa cerita, tetapi cerita-cerita depa sendiri pun berbeza-beza. Sebab depa hanya dengar-dengar saja daripada orang-orang sebelum dia. Sallallahu alaihi wasallam. Depa sendiri pun tak firm. Sampai ke hari ini depa tak firm, depa tak confirm. Depa duk kata tapi depa tak sallallahu alaihi wasallam, depa sendiri pun tak ada keyakinan. Jadi insya-Allah habis tuan-tuan beberapa ayat tu sallallahu alaihi wasallam kita bincang pada pagi ini, dan esok insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita. Masih perbincangan mengenai Nabi Isa alaihi salam sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Pada ayat yang berikut dia sallallahu alaihi Muhammad, esok kita akan bincang bal rafa'allahu ilai wa kana Allahu azizan hakima insya-Allah pada ayat yang ke-158 insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah saya nak mengajak tuan-tuan pada tahun ini, semua daripada kita yang mengikuti kuliah kita pada ini, semua berazam untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melaksanakan ibadat korban pada tahun ini. Tolong bagi ada azam tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Sungguhnya Allah telah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Kalau nak hitung nikmat, bukan hitung nikmat setahun, hitung nikmat hari-hari pun tak mampu untuk kita hitung dah. Sehari-hari hitung pun dah kita tak mampu untuk ikut dah. Dan tak mampu untuk hitung dah. Allah minta sehari RM1 je dalam setahun. Sehari RM1 je dalam setahun. Setahun sehari RM1, cukup 30 hari, cukup 365 hari dah dapat RM365. Dah hampir cukup dah untuk satu ibadat korban yang boleh kita lakukan. Dan nikmat yang Allah bagi kat kita ni bukan nilai dia RM1, jauh lebih. Kalau RM2 dah dapat RM720. Gitu saya lebih kurang kan. Jadi dah lebih daripada madai dah untuk kita buat ibadat korban. Maka azamlah pada tahun ni insya-Allah kita nak buat ibadat korban, dan kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mencadangkan untuk kita sama-sama melaksanakan ibadat korban dan kita bantu orang fakir miskin di negara Afrika khususnya. Salih semak yang terpaksa untuk kita duk tengok minum air dalam parit, minum air dalam lopak air, rendam kotak untuk dibuatkan makanan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, saya semak tuan-tuan, sedih kisah-kisah sedih tu bolehlah kita buat sama-sama melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Zaki Rohaya Malik, Nuraini Isa, Sarina Azan Sari, Junaidi Zakaria, Abdullah Maryam, Fauzi Asad.
Isa dan semualah sahabat-sahabat yang mengucapkan Assalamualaikum. Saya tak sempat nak komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas perhatian.